Assalamualaikum. Selamat berpuasa dan selamat menunaikan jemaat, solat jemaat. Alhamdulillah. Moga-moga semuanya diberkati. Saya terpaksa buat kenyataan ya. Bukan menteri yang boleh kenyataan, saya sendiri boleh buat kenyataan. Terpulang kau nak dengar tak dengar. Ini berkaitan dengan veteran. Saya tumpukan sepenuhnya pada veteran yang dikatakan veteran tak pencen tu. Jadi nak mengambil kenyataan Menhan baru-baru ni, seolah-olah veteran tak pencen tu terbela. Sebab disebut bantuan sara hidup diberi kepada yang sekarang ni ada 6,000 orang dan ditambah ke 15,000. Kalau itu betul apa bantuan tu macam itu, memang baguslah tu, rezeki lah ya, 300 bulan dapat kepada 15,000 bukan anggota ya, veteran-veteran tentera. Terima kasih. Okey. Dan susulan itu Timbalan Menhan pun ada cakap begitu juga. Cuma dia tokok tambah tentang ada juga bantuan untuk apa anak-anak veteran tentera, anak-anak yang sedang belajar. Terima kasih. Tapi perisian dan yang sebenar-benarnya, yang tersirat, yang muslihat, yang macam-macam lah, yang mengelirukan. Ini saya nak perjelaskan. Okey. Sebelum itu saya nak bagi tahulah pada yang belum tahu atau pada yang pemimpin yang tahu tapi buat tak tahu benda tu kebenaran ke tidak kebenaran, tapi dia kata benar. Ini saya nak ceritakan. Okey. Bantuan sara hidup ni sebenarnya adalah untuk rakyat Malaysia. Ya. Untuk rakyat Malaysia yang golongan-golongan kata orang termiskin. Istilah miskin ni kalau ikutkan Baitul Mal tu adalah golongan asnaf. Bila saya sebut asnaf, kau tahulah apa dia tak asnaf ya. Dan untuk apa rakyat-rakyat yang bukan Islam, dia ikut apa Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi bantuan tu. Untuk orang tua-tua, untuk yang orang apa ni OKU, untuk orang yang kira yang consider dah BLR lah, kata cakap lah sekarang sebut BLR lah tu kan. Jadi masa yang sama ada juga rakyat Malaysia yang golongan sebegitu, dia hidup mewah. Saya balik kampung contoh hidup mewah. Dia sama-sama dengan saya lah. Umur pun sebaya, tapi dia tak masuk tentera. Tetapi dia hidup mewah kerana dia berusaha ataupun dia dapat peluang. Saya bagi tahu berusaha tu usaha dia lah. Okeylah, dia tanam apa-apa ke untuk dapat hasil apa semua, dijual kelapa sawit apa semua tu kan. Okeylah, mewah lah. Kalau 1 tan kata 1,000, kalau sebulan tu ada 3 tan dapat 3,000. Okey, tak apa, itu rezeki dia dan usaha dia. Dan ada juga yang goyang kaki dapat duit nimbuhan juga. Macam saya cakap, saya berani cakap dan ada bukti ya. Kerajaan membuat rancangan Velcra. Ya. Velcra ni maksudnya kau ada tanah dan tanah tu diserahkan kepada Velcra. Velcra akan tebas tebang, usahakan tanam buah. Jadi bila buah kelapa sawit tu dah berbuah, dia akan dapat dividen tiap-tiap. Dan dividen tu bukan sikit yuk. Setahun kongkang pun dekat 5-6 ribu, ada yang 12,000 dividen tiap-tiap tahun. Alangkah bertuahnya veteran tentera ni kalau ada skim macam tu. Alangkah. Tapi ada, kerajaan Malaysia ada skim macam tu. Velcra dia bagi tanah tu atas nama, atas kertas ya. Tanah dia pun tak tahu. Bukan cakap bohong. Kerajaan Malaysia ada skim yang sebegitu. Tapi mengapa tidak diberi kepada veteran-veteran tentera
yang dikatakan dijamin oleh lembaga tabung angkatan tentera tu menjamin masa depan tu, masa tua. Mana? Kalau ada skim tu dibagi pada angkatan tentera, alangkah eloknya. Tak ada masalah kerajaan. Kalaupun tak bagi semua Felkra tu kan, bagilah 10% daripada skim-skim itu cukup. Tak ada nadai bah. Saya sendiri balik kampung, saya minta pada ketua kampung masukkan skim tu, tak boleh sebab kita bukan orang politik. Saya tahu. Jadi kan, mengapa tidak Menteri-Menteri Menhan atau Jeff ke awal-awal benda tahu? Dia tak tahu. Bila Jeff tu tak tahu ada skim-skim tu dekat untuk kebaikan veteran tentera ni, mana saya cakap Jeff ni bodoh. Tak marah. Memang betul. Mengapa kau tak berurusan dengan kerajaan negeri ke apa ke? Ada dia blok lah kira. Ada skim-skim Petra tu kan, peruntukan 10% untuk bekas-bekas veteran tentera. Yang tak pencen lah. Pencen tak boleh. Memang dalam syarat-syarat dapat rancangan skim Felkra tu, orang kerja tak boleh, orang pencen tak boleh. Dia pendapatan mestilah 1,500 ke bawah baru layak terima skim Felkra tu. Okey, itu satu. Jadi faham tentang itu ya. Jadi saya yang nak bangkitkan tentang bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup ni sebenarnya ialah untuk rakyat yang papa kedana. Rakyat tu papa kedana. Udah teruk miskin, sama ada kerana tua, cacat ke, OKU ke apa, atau dia sendiri tak ada pekerjaan. Maka 4 papa kedana. Dan di situ tempat mengadu ialah di Baitulmal atau Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Persoalannya yang disebut, yang diwarkan oleh Menhan tu, memberi bantuan sara hidup kepada bekas-bekas veteran tentera yang tak pencen, seolah-olah bangga sangat. Ada 15,000, dinaikkan 15,000. Cukup bangga. Maknanya seolah-olah dia punya dah tertunai. Perjuangan dia tu untuk perjuangkan veteran-veteran tentera ni dah tertunai lah konon. Saya tak setuju. Saya persoalkan balik. Pasal apa veteran-veteran tentera yang menerima ni, ingat ni, akhir-akhirnya bila jadi tua, dia turun ke darjat itu daripada seorang yang dikata perwira negara, pahlawan negara yang disanjung-sanjung tu, tutup jadi papa kedana, jadi merempat. Pasal apa? Impossible. Tak boleh. Malu cakap ni. Aku malu kalau menerima bantuan sara hidup disebabkan macam itu. Tak boleh. It's wrong. Makna Menhan kalau cakapnya tu menepuk air di dulang tu tak? Kena sendiri. Malu satu Indonesia, Singapura malu. Oi. Ini ke profiling yang dibuat, yang dulu ada Menhan cakap profiling. Bila masuk tentera tu ada profiling. Dia akhir-akhirnya 15,000 bapa kedana. Kaedah kah? Tak malu kah? Ada pingat ni dapat bapa kedana. Itu 15,000 tu mungkin dia orang tu zaman darurat tu. Mengapa tidak ada skim-skim kerajaan buat tu macam Felda, macam Felkra ke, ataupun apa-apalah. Banyak. Itu satu. Jadi di sini image tentera ni kan dah jatuh. Kalaupun kata pasal apa pula dia tak dia ada menteri cakap dulu, pernah menteri dulu masa Kopek Mas tu, peresmian Kopek Mas, Menhan dulu, ya bekas-bekas tu lah, ex atau mantan-mantan PM tu. Dia cakap, tuan-tuan, saya tidak suruh tuan-tuan berhenti awal. Ini satu topik lagi aku nak cerita. Pasal apa askar berita apa, sebab 10, pasal apa tu. Tetapi ceritanya, tentera ni kan, anggota tentera ni, dia tidak boleh jadi papa kedana. Sebab
dia bila berhenti atau discharge, kecuali dia discharge, dishonorable discharge tu lain, itu dia sendiri punya hal. Pun itu patut dikenang juga jasa dia, sebab dia pernah buat kontak menembak komunis, dia pernah buat. Tapi itu belum selesai, jadi saya tak mau cerita tentang itu. Saya fokuskan kepada veteran tak pencen ni. Dia kata veteran tak pencen sebab apa? Sebab kita tak pencen. Dia beri alasannya, excuse. Dia panggil apa, jadi macam kata orang apa, escapism. Menteri ni kan, dia nak escapism. Sebab otak dia memikirkan dia nak populariti nanti jatuh. Memang jatuh. Dan askar ni, veteran tentera, tidak boleh ditarik sebagai apa-apa perdana. Kalau itu berlaku, siapa nak masuk askar nanti? Yuk, siapa nak masuk askar? Kalau masuk askar dibangga-bangga, pergi ke Malbat, pergi ke itu dengan uniform dengan apa tu, akhir-akhirnya engkau akan menerima nasib apa kerana macam abang-abang kau 15,000 orang tu. Hendak kau masuk askar. Di sini moral dah jatuh tu. Masuk askar jadi apa kerana masuk pencen, yang ada pencen, masuk ahli parlimen jadi jutawan, jadi billionaire, jadi wakil rakyat, jadi itu orang cari itulah. Dia cari itu. Cari nak jadi politik tu. Ada peluang banyak. Tapi sekarang ni tak boleh lah, peluang-peluang macam-macam tak boleh lah. Susah. Jadi politik susah sekarang ni. Jutawan-jutawan tu dah teruk dah kena dah sekarang ni. Tapi berbalik kepada veteran tu, tak boleh ya. Yuk. Jadi saya ingin berkongsi dengan Jeff lah, pengarah-pengarah Jeff tu. Engkau orang berhubung lah dengan pentadbir apa ni, negeri-negeri kan, negeri-negeri ni, pemerintah negeri-negeri tu ada peluang-peluang tak untuk pakai rakyat, untuk bagi pada veteran tentera. Yang saya fokuskan Felcra tu. Felcra tu diperuntukkan oleh kerajaan memulihkan tanah-tanah yang terbiar tu. Tapi tanah tu sebenarnya immediately tanah tu dibagi pada apa, orang kampung tu. Dia bagi melalui ketua kampung, melalui politik, dia bagi tanah tu. Baru buat satu projek kata 1,000 ekar, okey? 1,000 ekar. Bagi-bagilah, dia pilih lah ketua kampung tu, siapa berlaku, siapa on my side tu, dia bagilah. Itu ceritanya. Tanah tu pun dia tak tahu. Felcra ni tuan punya tanah dia tak tahu. Dia gunakan nama tu. Jadi askar ni sama pula macam itu. Tanah kita ni banyak peruntukan oleh kerajaan, direservekan untuk tentera, bekas-bekas tentera. Jadi tanah tu cuma dieksploitasi oleh lembaga tabung angkatan tentera buat perumahan tentera. Itu aja. Sebab dia fokus perumahan tu, duit moncah, banyak duit. Dia dapat tanah tu bayar premium, tapi nama tentera. Lembaga tabung angkatan tentera sepatutnya dia tak ada berhak ambil tanah tu buta-buta dengan kerajaan tu. Dia menggunakan nama anggota tentera tu untuk memohon tanah tu. Dan kemudian dia buat rumah tu dijual pada anggota tentera atau veteran tentera. Patut harga rumah tu, kalau rumah standard kata 800 kaki persegi tu harganya 150, jual 70,000 je. Macam SPNB buat tu, Syarikat Perumahan Negara tu dia buat. Rumah kecil yang macam tu kan, patutnya. Dan ada pinjaman SPNB, bulan-bulan bayar RM300 je selama 15 tahun. Itu memang ada, perancangan itu memang ada, dah distrukturkan oleh kerajaan. Tapi Jeff ni apa yang dia tahu? Askar hilang, veteran tentera hilang, tak ada dalam data. Siapa yang padamkan tu? JRP yang disuarakan oleh apa, Ayanda Rani Kulop tu. Tak malu ke kau? Tak malu ke? Mengambilkan boreh. Kalau aku cakap mengambilkan boreh, betul lah. UKP kena tahu tu apa disuarakan. Saya sebelum Rani Kulop saya dah cakap, sebelum Rani Kulop ni, sebelum berhenti askar, saya dah bersuara dulu. Muka saya dah keluar berita harian tu. Saya nak tunjuk Sukaimi Sungip. Sebelum Rani Kulop tu, sebelum Lieutenant General Nawi tu bersuara, sebelum Major Myom, saya dah keluar berseorangan
kena boykot dengan persatuan-persatuan. Apa saya bangkitkan semasa isu-isu veteran tentera, dia orang boykot saya ni kena boykot tau. Jadi kan itu saya nak cakap. Jadi ceritanya askar ni, veteran tentera, janganlah dibagi bantuan sara hidup. Sebab daif. Orang yang daif ya. Kalau bantuan sara hidup diberi kepada, dia boleh bagi. Kau nak bagi 300 ekar, boleh. Kalau dibagi syarat macam PJM ada 500, 300, tak apa. Itu tak apa. Adalah bangganya pingat apa ni PJM tu. Adalah kebanggaannya. Sekarang ni ada yang cakap nak buang sungai lah, nak macam-macam, nak pulang balik lah. Tak malu ke? Dunia merhati Singapura merhati, negara Indonesia merhati, Brunei merhati, Thailand merhati. Apa pasal askar ni pingat ni ada dia nak buang macam tak ada nilai Apa pasal? Sebab korang ni menteri-menteri salah cakap, tersalah bertindak. Bodoh, tak tahu apa. Sorry lah, minta maaf. Saya cakap bodoh, minta maaf. Saya minta maaf sekarang, okey? Bukan kata bodoh, dia tak tahu. Tak cukup ilmu, tak cukup pengalaman, tahu-tahu jadi menteri. Inilah dia. Dia dengar cakap siapa? Dia dengar cakap macam panglima yang cakap, macam orang kerajaan KSU kan. Dia orang protect themselves. Katalah seorang panglima tu atau pangkat tinggi dalam tentera tu kan, dia nak nak pencen lah, kata lagi 2-3 tahun nak pencen. Dia nak jaga periuk nasi takkan nak lawan menteri. Nak cakap tuan ni YB tak boleh, ni tak boleh, cakap macam tu. Sedangkan dia tahu. Kalau macam tu, besok kuasa-kuasa ada golden handshake ke, ada nak minta pingat nak minta peluang-peluang lesen itu, lesen ini ke, lesen security ke, nak pecah batu tu ke, batu kerikil yang bukit kena itu lesen itu semua peruntukan untuk dia orang tu. Nak dapat syndicated loan, nak beli bangunan kerajaan ke, semua tu ada peruntukan tu, dia orang ada. Aku tahu, jangan cabar aku. Ada. Jangan cabar. Bangunan-bangunan tu banyak yang dibeli oleh satu kumpulan panglima-panglima. Jadi kalau kau nak cabar aku ada bukti. Jangan main. Okey, sekarang ni kan yang bantuan sara hidup ni jangan disebut bantuan sara hidup. Kalau bantuan sara hidup diberi kepada veteran-veteran tentera, bermakna dipanggil daif. Orang akan pertikaikan. Besok orang-orang muda, kata mak bapak ke, nak masuk askar lah, tengok agak askar best lah, itulah. Kau tengok tu 15,000 orang akhirnya jadi apa? Jadi papa kedana tu, dapat bantuan sara hidup. Ini aku cakap betul, logik. Jangan cakap bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup tu adalah untuk asnaf. Veteran bukan asnaf. Takkan jadi asnaf veteran tu. Kalau dia cari pasal dia kena berhenti parah-parah tu, dia cari pasal tu lain lah. Veteran yang long service good conduct dapat pingat PJM, tahu-tahu dapat asnaf. Kaya kah? Minta maaf lah YB. Saya respect YB. Usaha YB tu saya nampak, tapi tak kata orang tak kena gaya. Boleh menjatuhkan YB balik tau. Kita nak ada PRN ni. PRN ni ini menentukan tau. Jangan sekarang ni pemerintah sekarang ni tergugat tau. Jadi kalau macam ni kata veteran-veteran tentera ni, dia mempertikaikan benda-benda ni, tergugat lah. Aku tak tahu, itu punya pasal lah. Jadi lagi sekali ya, Jeff, kau tak boleh kategorikan veteran-veteran yang diberi bantuan ni, golongan-golongan yang miskin, yang daif, yang bapa kedana, yang gelandangan ni kan, tak boleh, bahaya. Yang kau boleh
benda yang kata orang yang memberi taraf, iktiraf standard dengan pingat PGM ni. Kau letak PGM ni, kau sendiri yang letakkan di bakul sampah tau. Itu asal orang nak buang, faham tak? Kau sendiri yang meletakkan taraf pengiktirafan PGM ni di bakul sampah. Buktinya bantuan sara hidup tu lah, 15,000 orang tu. Kalau ada yang menerima pingat PGM dalam keadaan daif, dalam keadaan asnaf, dalam keadaan gelandangan, malu dengan siapa? Dengan Singapura, dengan Indonesia. Pak, ini penerima pahlawan ni kok di miskin jadinya. Tak malu ke? Pakai dah kau. Okey, itulah. Saya cakap ni ibaratkan kita ni bersaudara. Ni bulan puasa ni bersaudara. Setan pun tak ada, kena tahan. Jadi atas saya sendiri. Kalau saya bersuara macam tu pun saya sendiri, bukan setan, bukan disebabkan setan, bukan disebabkan nyanyuk. No, sendiri. So kalau salah dengar tak sedap tu, yang minta maaf. Okey. Wafat. Terima kasih. Wassalam.